Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Nafzila binti Mak Yusof akan membentangkan kertas kajian saya pada hari ini yang bertajuk Pengaplikasian Teori Pemerolehan Bahasa dalam Bahasa Melayu. Kertas kajian ini saya tulis bersama Dr. Amir bin Haji Johari. Okey. Dalam kajian kami mendapati terdapat 4 teori pemerolehan bahasa dalam pengajaran bahasa Melayu. Teori yang pertama ialah teori behaviorisme, teori kognitif, teori mentalis dan teori interaksionalis. Objektif kajian kami ada 2, iaitu yang pertama, menghuraikan teori pemerolehan bahasa yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Melalui objektif kajian yang pertama ini, saya menggunakan kaedah keperpustakaan, iaitu membuat analisis dokumen terhadap kertas-kertas kajian pengkaji sebelum ini dan juga buku-buku rujukan dalam bidang bahasa Melayu. Objektif kajian kami yang kedua ialah mengenal pasti pengaplikasian teori pemerolehan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di bilik darjah. Untuk objektif yang kedua ini, kami menggunakan kaedah kajian lapangan, iaitu kami membuat pemerhatian dan analisis dokumen ke atas subjek kajian. Iaitu untuk pemerhatian, kami membuat pemerhatian di bilik darjah semasa proses PDP subjek kajian. Kemudian analisis dokumen pula, kami menganalisis RPH yang ditulis oleh subjek kajian mengikut teori yang telah ditugaskan kepada mereka. Jadi subjek kajian kami ialah 17 orang pelajar yang mengambil kursus BMM 3063, Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Dan pelajar-pelajar ini terdiri daripada pelajar elektif Bahasa Melayu. Dapatan kajian untuk objektif yang pertama ialah teori behaviorisme dipelopori oleh Skinner, Pavlov, Bloomfield, Edward Sapir dan beberapa lagi ahli psikologi. Teori ini juga dikenali sebagai teori mekanis, iaitu teori tingkah laku. Jadi apa kaitan teori behaviorisme ini dalam pengajaran bahasa Melayu? Kaitannya ialah prinsip asas teori behaviorisme ialah tingkah laku. Jadi proses pembelajaran bahasa Melayu seharusnya berlaku secara ulangan, secara hafalan, secara peniruan yang akan membentuk kebiasaan. Bagi pendukung teori ini beranggapan bahawa kanak-kanak memperoleh bahasa pertama melalui peniruan yang berulang-ulang, akhirnya membentuk satu kebiasaan. Jadi kalaulah kita mengajar bahasa Melayu, memperkenalkan tentang rumus-rumus tata bahasa, kita perlulah ulang-ulang, minta pelajar untuk menghafal tentang rumus-rumus, barulah akan membentuk satu kebiasaan kepada murid tentang rumus-rumus tata bahasa tersebut. Tapi bagi teori ini, kesalahan merupakan satu kegagalan. Baik, kita lihat pula tentang teori kognitif. Teori kognitif juga dikenali sebagai teori kognitif. Pendukung teori ini ialah ahli psikologi seperti Wolfgang Kohler, Miller, S. Brunner dan juga Jim Piaget yang terkenal. Menurut Jim Piaget, dia agak menolaklah tentang behavior. Baginya, pembelajaran bahasa bukanlah melalui tingkah laku semata-mata. Mesti berlaku proses mental. Jadi apa kaitannya teori ini dengan pembelajaran bahasa Melayu? Meniru pendapat pendukung teori, proses ingatan merupakan pengalaman yang meninggalkan kesan dalam otak. Justru, guru perlu mengambil kira pengetahuan sedia ada murid semasa merancang pengajaran. Sebab itulah bila kita buat rancangan pengajaran, kita perlu tulis pengetahuan sedia ada murid supaya kita faham tentang kebolehan dan kemampuan murid. Jadi perkembangan intelektual ni bergantung pada kemampuan untuk murid itu berbahasa. Guru tak boleh hukum. Guru tidak boleh menghukum murid jika murid melakukan kesalahan tata bahasa contohnya. Mengikut pendapat teori ini. Itu merupakan satu hipotesis. Percubaan sahaja.
Jadi, kesalahan bukanlah satu kegagalan mengikut pendapat teori kognitif. Seterusnya, teori mentalis. Teori mentalis ni juga dikenali sebagai teori rasionalis. Teori ini memandang bahawa bahasa merupakan satu aktiviti mental, mesti ada kaitan dengan pemikiran, dan bagi pendukung teori ini beranggapan bahawa dalam otak manusia terdapat satu alat penguasaan bahasa yang dipanggil LAD yang menyebabkan mereka berkebolehan, berkemahiran. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai competent dan performant dengan izin ya. Dan murid berkemampuan dan berkemahiran untuk membentuk rumus-rumus, untuk membina ayat-ayat, untuk menggunakan ayat, menggunakan pemikiran mereka mengikut pendapat teori mentalis. Jadi apa kaitannya teori mentalis dengan pengajaran bahasa? Pengajaran bahasa mestilah diterapkan secara sedar ataupun secara langsung. Rumus mesti diajar dan mesti diuraikan. Jika cikgu menyatakan bahawa, contohnya dalam pengajaran tata bahasa kan, kita tidak boleh menggunakan perkata pemberi ialah dan adalah pada tempat yang tidak sepatutnya. Jadi cikgu kena terangkan kepada murid mengapa ini berlaku. Kenapa ialah tidak boleh digunakan pada kata kerja dan kenapa adalah hanya digunakan untuk kenapa adalah hanya boleh digunakan untuk kata sendi nama. Contohlah, itu contoh. Jadi guru kena terangkan sebab mengapa setiap hukum tata bahasa itu berlaku sedemikian. Itu kaitannya dalam teori mentalis dengan pengajaran bahasa. Teori pemerolehan bahasa yang terakhir ialah teori interaksional. Teori interaksional ni menganggap bahawa pembelajaran bahasa itu tidak boleh berlaku secara ulangan-ulangan sahaja. Tak boleh berlaku secara rumus-rumus sahaja. Tapi kita mesti tekankan tentang fungsi bahasa itu dalam kehidupan. Contohnya, fungsi bahasa dalam kehidupan ialah untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Makna sangat ditekankan bagi pendukung teori ini. Jadi, pendukung teori ini berpendapat bahawa interaksi sangat penting dalam pengajaran bahasa. Apa kaitannya dengan pengajaran bahasa Melayu? Dalam komunikasi bahasa Melayu, penyampaian makna amat ditekankan. Oleh itu, kalau kita nak guna bahasa daerah, kita nak guna dialek dalam interaksi, dibenarkan dan merupakan satu kesalahan. Yang penting di sini ialah makna dapat difahami, makna dapat disampaikan dan bahasa memerlukan penumpuan terhadap aktiviti seharian. Jadi interaksi bermakna bahasa digunakan untuk berinteraksi. Jadi untuk menjawab dapatan kajian bagi objektif yang kedua ialah saya telah membuat pemerhatian di dalam kelas dan menganalisis RPH yang ditulis oleh pelajar. Jadi, kumpulan pelajar subjek kajian yang 17 orang ini dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan akan menggunakan satu teori pemerolehan bahasa. Jadi, pelajar-pelajar ini akan berbincang di dalam kumpulan untuk menghasilkan satu RPH yang mengaplikasikan teori yang ditugaskan kepada mereka. Contohnya kumpulan 1, teori behavior. Kumpulan 2, kognitif. Kumpulan 3, mentalis. Dan kumpulan keempat, teori interaksional. Jadi mereka akan menulis RPH, merancang rancangan pengajaran. Jadi kami akan menganalisis RPH, adakah berlakunya teori pemerolehan bahasa dalam perancangan langkah-langkah pengajaran yang dilaksanakan oleh setiap kumpulan. Kemudian, selepas menganalisis dokumen, saya dan Dr. Amir akan membuat pemerhatian di dalam kelas bagaimana subjek kajian ini melaksanakan PDP. Seorang guru dipilih untuk setiap kumpulan. Seterusnya, langkah-langkah pengajaran yang murid buat tu saya dah masukkan dalam kertas kerja penuh. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak melihat bagaimana pengaplikasian keempat-empat teori ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah baca kertas kerja penuh saya. Okey. Dari segi pemerhatian di dalam kelas, kami mendapati
PDP yang dilaksanakan itu selari dengan apa yang ditulis dalam RPH. Subjek kajian juga ataupun guru yang dipilih untuk melaksanakan RPH itu berupaya mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid selari dengan prinsip yang terdapat dalam teori pemerolehan bahasa. Subjek kajian juga sangat berkeyakinan semasa melaksanakan sesi PDP Bahasa Melayu. Subjek kajian juga dapat melaksanakan PDP secara terkawal, tersusun, langkah-langkah pengajaran dilaksanakan dengan berkesan, aktiviti-aktiviti yang selari dengan teori yang diberikan semua dapat diaplikasikan dengan baik, dan mereka juga di antara keempat-empat guru yang melaksanakan keempat-empat teori itu nampak jelas pengaplikasian teorinya. Contohnya teori behavior. Cikgunya melaksanakan aktiviti latih tubuh yang berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Melalui teori mekanis dan teori kognitif pula, kebanyakan pelajar akan melaksanakan PDP yang berunsurkan kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi yang menggunakan otak, dan dalam perancangan mereka juga mereka mengambil berat tentang pengetahuan sedia ada murid. Semuanya selari dengan apa yang ditulis di RPH. Mengikut teori mentalis pula, pelajar yang menjadi guru tersebut menerangkan terlebih dahulu, menghuraikan terlebih dahulu hukum-hukum tata bahasa yang digunakan dalam PDP Bahasa Melayu. Jadi saya sangat berpuas hatilah melalui pemerhatian saya mendapati pelajar-pelajar ini memang berkebolehan dan mereka tahu dan faham di mana mereka hendak menggunakan teori pemerolehan bahasa dalam pengajaran bahasa Melayu, dan juga mereka juga dapat mengenal pasti pelajar mana yang boleh menggunakan teori behavior, pelajar mana yang boleh menggunakan teori mentalis, dan pelajar mana yang sepatutnya pengajaran menggunakan teori interaksional. Hal ini menunjukkan bahawa guru-guru ini, guru pelatih lah, kelas saya ni, mereka begitu faham bagaimana mengaplikasikan teori pemerolehan bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi sebagai kesimpulannya, saya buat di sini, kaedah pengajaran tu sangat penting. Sekiranya guru dapat mempelbagaikan strategi, maka pengajaran pembelajaran menjadi lebih berkesan. Kaedah yang berkesan bukan hanya dapat meningkatkan prestasi murid, malah dapat melahirkan seorang pelajar yang berkualiti, yang tahu bagaimana menerima ilmu, bagaimana mengaplikasikan ilmu di bilik darjah apa yang mereka belajar. Kesannya, kajian ini saya berharap dapat memberi panduan pada guru-guru, pada pelajar-pelajar yang mengambil kursus pendidikan, sebagaimana kita menggunakan teori pemerolehan bahasa dalam pengajaran bahasa Melayu. Tak kiralah nak bahasa Melayu di sekolah rendah atau sekolah menengah. Saya harap kajian saya ini menjadi panduan dan bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penganjur yang memberi peluang kepada saya untuk membentangkan hasil kajian saya ini. Sekian, terima kasih daripada saya, Dr. Nurzila binti Mat Yusof, dan juga Dr. Amir bin Haji Johari daripada IPG Kampus Darul Aman, Jitra, Kedah.